sejahtera, anda menonton WW yang disiarkan dari Studio Awani di Bukit Kewangan bersama saya Dinawati Adnan. Minggu depan bajet 2009 akan dibentangkan dan sememangnya rata-rata akan membincangkan isu-isu yang melibatkan bajet atau belanjawan diri sendiri dan juga keluarga. Hari ini WW akan berbincang tentang wanita dan tabiat berbelanja sempena pra-bajet ini. Membuat sesuatu pengiraan bukanlah sesuatu yang menyeronokkan, lebih-lebih lagi bila ia melibatkan pengiraan hutang dan pembayaran ansuran dan seumpamanya. Jadi bersama saya di studio hari ini ialah Abdul Halim Abdul Hamid, seorang pensyarah ekonomi dan undang-undang di Universiti Multimedia Malaysia, dan juga Irfan Khairi, motivator dan perunding kewangan. Selamat datang Irfan, selamat datang Encik Abdul Halim. Okey, boleh kita mulakan dengan saya akan bertanya tentang apakah trend perbelanjaan wanita sekarang ni? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa disebabkan oleh rata-rata dunia mengalami kemelesetan ekonomi yang mana harga dalam semua barangan telah naik. Jadi trendnya adalah tepat sekali kalau kita katakan kita harus berhemah. Ya, ini berbelanja secara prudent. Ini harus berjimat cermat. Maknanya tidaklah kita berbelanja secara boros lagi. Ya, perbelanjaan harus dikawal dengan begitu berhati-hati tanpa membiarkan kita membazir kepada benda-benda yang tidak relevan. Fokus haruslah kepada benda yang keperluan dan bukan kehendak. Needs rather than wants. Jadi kalau kita fokus di situ, insya-Allah kita dapat lalui masalah ini dengan tenang, tanpa kita akan menghadapi keadaan yang lebih menyusahkan. So saya rasa dengan keadaan ekonomi yang gersang sekarang ni, eloklah masyarakat, dan saya rasa pun memang masyarakat, especially wanita, telah mula memastikan perbelanjaan mereka dikira tiap-tiap hari. Setiap sen tu harus dinilai. Kalau mungkin sebelum ni kita berbelanja tanpa kita kisah apa yang kita belanjakan. Tapi kali ini saya rasa wanita telah mula berhati-hati dalam perbelanjaan mereka. Jadi maknanya sebelum ni wanita sememangnya boros lah ya? Saya tak kata begitulah. Mungkin kerana kita lavish dari segi ekonomi, kita mungkin mewah. Jadi bila mewah, mungkin kita kurang memerhatikan dari segi perbelanjaan kita sama ada berhemah ataupun tidak. Tapi bila keadaan meruncing begini, saya rasa eloklah kita perhatikan secara detail, secara terperinci apa yang perlu dibelanjakan. Kalau ini yang kita buat, mudah-mudahan insya-Allah kita dapat lalui lah getir period yang mana tengah gersang ekonomi ni. Yang mana insya-Allah dia tak ada perpanjangan sampai bila-bila. Kita akan lalui balik zaman kegemilangan. Tapi waktu yang singkat ini saya rasa wanita telah mula prudent spending. Ini berbelanja secara berhemah. Dan Irfan, bagaimana pula kalau saya tanyakan tentang trend berbelanja antara wanita dan lelaki? Tentunya ada perbezaan kan? Okey, trend perbelanjaan antara wanita dan lelaki memang ada perbezaan. Mungkin kita tengok daripada sifat wanita itu sendiri yang dari segi nurturing. Nurturing, sifat lemah lembut, sifat penyayang. Kadang-kadang mereka ni mengutamakan orang yang disayangi lebih daripada diri sendiri. Kadang-kadang bila perbelanjaan suami, orang tersayang, anak-anak akan melebihkan kat situ dan tidak pada diri sendiri. Itu satu. Kemudian kalau perbezaan juga kita boleh lihat dari segi sekarang ni tak seperti dulu-dulu. Zaman sekarang ni wanita ramai bekerja dan ramai juga yang golongan high income ni. So jadi dekat situ pun kita perlu membezakan dari segi cara pengurusan kewangan sekarang tak seperti cara pengurusan kewangan dulu. Now kita ada, bila wanita dah bekerja pendapatan tinggi, ada satu istilah ni dipanggil the Parkinson's law, di mana lagi banyak kita pendapatan kita, lagi banyak perbelanjaan kita. So kat situ pun kita, wanita perlu berhati-hati dan caranya untuk menangani ini is to keep dari segi in percentage, mungkin dalam 10% lah selalu orang katakan. So jadi itu antara perbezaan lah antara wanita dan lelaki. Tapi bila kita tengok pula pada budaya kan, sekarang ni masyarakat tempatan memang dah menjadikan pusat membeli belah itu satu budaya di mana mereka akan pergi meluangkan waktu bersama keluarga di membeli belah. Jadi
patutkah kita menuding jari di sini kepada tarikan yang sebegini atau macam mana? Di sini yang saya maksudkan dengan perkataan needs and wants tadi. Di mana harus kita letakkan perbelanjaan kita sekarang ini. Bukannya kita nak salahkan mana-mana. Pihak perniagaan, pihak pusat beli belah akan terus menggoda masyarakat untuk berbelanja. Dan kita harus tahu sama ada mungkinlah kalau dulu kata perbelanjaan anak-anak ke kata, bagi seorang bagi wanita yang berkeluarga, dia akan fikir sama ada baju tu sesuai untuk berapa lama. Mungkin selama ni tak pernah dikisahkan sama ada harus ke kita beli 2 helai 3 helai. Mungkin selama ni ambil saja apa yang asal aja je sale jualan, mereka akan ambil. Kerana kata ini sale, so kita kena beli, tapi kali ni saya rasa kita harus berfikir semula, tidaklah tergoda. Di sini yang kita kena fokus, adakah ini keperluan ataupun kita punya just to satisfy kehendak kita, wants, kita punya kehendak ni macam-macam, semua kita nak. Kita tak akan berhenti. Anything what they offer, apa sahaja yang orang bagi, kita akan beli. Tapi yang sepatutnya kita rasakan belanja dari segi apa yang kita perlu. So still kita boleh pergi membeli-belah, tapi kita tengok fokus kita di mana. Keperluan itu harus diberikan tumpuan terlebih dahulu. Dan kalau jadi memang ini akan menjejaskan ekonomi sedikit sebanyak. Tetapi saya rasa dari segi prudent spending kita, bila kita fikirkan secara ini tidak akan jadi masalah. Pihak peniaga pun faham kenapa, maka mungkin keuntungan mereka akan turun sedikit, tetapi ini terpaksa kerana perbelanjaan harus ditumpukan pada tempat-tempat yang lebih penting. Mungkin dari segi simpanan dan sebagainya. Saya rasa suri rumah kali ini wanita, bukan saya suri rumah lah, maknanya wanita secara umum harus membuat simpanan. Dan simpanan ni harus di tempat yang tepat. Kalau dari segi ekonomi sekarang ni kita tengok secara keseluruhannya, masyarakat umum menyimpan di tempat yang ekonominya merudum secara general, secara umum merudum, terutamanya pasaran saham, pasaran wang, pasaran bond, pasaran semua pasaran komoditi juga. Jadi apa yang harus mereka tumpukan ialah memberikan penumpuan menyimpan di tempat seperti emas. Ya, kita akan berbicara lagi tentang cara-cara menyimpan sebab kita akan berehat sebentar dan kita akan kembali bersama Irfan Khairy dan juga Encik Abdul Halim. Nantikan. Devi in Absolution. Featuring Mervyn Khoo and live vocals by O.S. Arun. 23rd and 24th August at Civic Centre, Petaling Jaya. For further details and tickets, please call the number on the screen. Ogos ini Astro Awani membawakan eksklusif Prabajet 2009. Laporan khas bajet dalam Berita Awani. Prabajet pembentangan bajet, diskusi bajet 2009, pasca bajet 2009. Saksikan eksklusif Prabajet setiap Rabu 10 pagi. Laporan khas bajet dalam Berita Awani setiap Isnin.